عقدة من يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan muka surat 905 ya. Al-Amash daripada Amir bin Murrah berkata Nabi SAW, melalui satu kaum yang bertafakur, maka Nabi bersabda kepada mereka, tafakkaru fi khafil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu memilih makhluk dan jangan berfikir bukan zat Allah, nescaya kamu binasa. Jadi berfikir kepada Allah, berfikir ini ialah kita jadi satu ibadah. Duduk bertafakur, memikirkan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan dan segala ciptaan-ciptaan Allah, bagi mengasakan Allah, dia jadi ibadah. Daripada duduk bertafakur, kita duk fikir hak benda yang tak ada dituntut ataupun yang tak disuruh oleh agama. Jadi kita, pemikiran manusia apabila kita duduk senyap ni, kadang-kadangnya dia mari hak benda hak pelik-pelik kan. Mari hak benda uduh-uduh hak pelik, jadi hak tu tak boleh tu. Dia kena fikir tentang kebesaran Allah. Dan dikurniakan Allah juga kepada kita dengan adanya mata, yang mata kita boleh melihat tanda-tanda di sebalik ciptaan Tuhan itu sebagai kebesaran, dan Tuhan itu wajibul wujud. Itu saya kata pagi semalam, kita mengaji untuk menjadi manusia yang bertafakur, kemudian menjadi manusia yang ma'rifatullah. Jadi bila kita gunakan cara macam tu, insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertambah di segi iman dan takwa, di atas kita melihat kejadian-kejadian ciptaan-ciptaan Allah. Jadi sebab tu Nabi kata berfikir mengenai makhluk dan jangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, nescaya binasa. Jadi zat Tuhan ni haram. Sebab tu dalam kitab Risalah Tauhid dibahaskan bahawa tahap akal pemikiran manusia ni dia terbatas. Sampai pada satu tahap yang akal manusia ditegah, dilarang. Kau cerdik pandai macam mana pun, maka setakat tu dia tak boleh mengkaji dan memikir tentang zat Allah. Jadi kita terbatas pemikiran manusia setakat tu saja. Jangan duk fikir, duk tanya macam mana zat ini, zat Allah haram, tak boleh. Fikirlah hak mana yang Tuhan buat nampak dengan mata kita tengok di muka bumi ini. Perhati tengok, dan di sebalik itu kita merasakan dalam diri kita bahawa inilah wajibul wujud. Allah tu, Tuhan tu ada, tanda-tanda buktinya dengan kejadian-kejadian alam dan seluruh ciptaan-ciptaan Tuhan. Jangan kita tengok hak benda lain, tengok pada tubuh kita ni pun, daripada ujung kaki, daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni ciptaan Allah yang cukup unik. Seandainya salah satu daripada hak Tuhan jadi ni dalam tubuh kita, pada anggota zahir kita hilang atau berlakunya sesuatu, maka dipotong. Nak cari ganti seumpama tu tak berjumpa dah. Entah. Ada 2 hari lepas ada seorang mak Allah, dia datang, dia kata doktor nak potong. Dia kata pasal apa? Dia nak potong tulang saya ni, dia kata lebih panjang sangat. Doktor nak potong, bagi pendek. Lepas tu dia kata dia nak buh skru, ganti skru.
Saya kata kok mana, kalau dah tulang tu pendek, nak tambah skru jadi panjang balik Nah, pasal apa nak ganti skru tulang, dok elok-elok ganti skru. Dia kata masalah sekarang, dia kata saya nak berjalan sakit sebab tulang tu panjang, dia menekan. Jadi saya tengok tapak kaki dia, saya kata dia masalah sekarang ni, masalah sekarang saya kata dia ada biji-biji di bawah tapak kaki dia tu. Kalau orang bahasa di kampung saya, dia panggil puru tu, puru. Dia jadi puru ni, dia kerah. Bila kerah ni, kalau kita terpijak anak batu ke apa, Allah, sakit rasa nak terkencing tu. Dia terpijak kena tu. Jadi sekarang saya kata masalah benda tu, tulang kita bila kita pijak, tulang duk menekan benda tu. Jadi dia kata dia tak apa-apa boleh terima pandangan doktor, sebab doktor dah buat operation dah, buang. Saya kata dalam hak kerah tu kan, kalau kita belah, kita tarik keluar, dia macam tauge tu, dia ada akar dalam tu. Dia kata betul, doktor dah buang benda tu dah. Habis tu dah buang, tumbuh balik dia. Dia kata saya punya kaedah, saya tak operation, tapi kita kaedah ni kita menggunakan bahan herba. Kemudian kita akan gunakan besi panas ataupun gunakan batu panas. Jadi kita campur dengan bahan herba ni, kita akan tuam pada benda tu untuk mematikan akar umbi dia. Jadi kita adunkan dengan bahan herba, dengan besi panas ataupun dengan batu panas, kita matikan akar umbi dia. Itu kaedah dia kata. Kalau operation, sayanglah tulang kita nak pergi potong, nak ganti skru. Dia bukan motor kereta tak apa. Itu doktor punya teori. Jadi dia kata sekarang ni saya tak nak potong, nak guna cara rawatan cara alternatif yang lain. Itu dia minta tolong. Dia kata saya kena buat macam tu lah. Jadi kita kena adunkan dengan herba, dan kita kena besi panas ataupun batu panas, kita akan bakar bagi dia mati benda tu. Bila mati benda tu, akar umbi dia tak akan tumbuh. Jadi dia, bila akar umbi tu, selagi ada akar umbi tu, dia akan pindah, dia tumbuh sana, dia tumbuh sini. Serupa biji benih, dia bercambak. Jadi itu, dia puru ni ada dua. Satu puru jenis keras tu, ada puru sejenis, puru jenis berlubang-lubang tu kan, kulit kaki kita berlubang-lubang, dia jadi banyak berlubang. Bila kena sejuk, kena air, jadi nampak huduh. Atau jenis satu lagi puru, atau penyakit kulit. Yang ni bukan takat kulit, dia masuk sampai dalam misi gitu. Dia doktor mudah, dia nak potong, dia kata kita kerat pun tulang bagi pendek. Lepas tu kalau dah pendek, okey dah, tak apa dah. Lepas tu nak sambung besi pula, besi. Itu kita pelik tu. Jadi sambung besi, jadi panjang balik Jadi sebab tu kita nak, Allah Ta'ala jadikan tubuh kita ni, Allah cukup unik. Kita hilang. Kata ada sahabat kita seorang lagi pergi mandi, lepas mandi nak masuk semula dalam bilik dia, nak pakai baju, tiba angin datang. Dia nak pegang pintu tu, angin tolak pintu tu, terkapit ni jari ni kan, dia terkapit. Allah, dia kata menjerit, sakit, minta tolong anak buka. Bila anak buka, anak dia buka pintu, kelepuk jatuh jari, putus dekat ni. Lepas tu kata apa, jatuh ni, Allah, dia nak pengsan dah. Atau ambil itu, bawa pergi hospital. Itulah rumah dekat hospital Selayang. Bagi doktor bawa, dia masuk, dia letakkan balik, dia jahit. Dia jahit, dia kata tunggu dalam tempoh seminggu. Jika dalam tempoh seminggu ni dia normal macam ni, merah macam ni balik, okey. Kalau dia hitam tu, maknanya dia tak sesuai dah. Maknanya dia tak boleh nak bercantum dah. Sel kita, saraf kita dah mati dengan hak ni, tak boleh cantum dah. Jadi dia tunggu dalam seminggu. Macam doktor cakap, hitam, pergi balik hospital, pergi balik, doktor kerat, buang. Kita tak boleh pakai dah. Jadi kudung.
Tu. Cuba pergi kedai spare part minta nak sambung ni, ada jual. Mana ada motor kereta ada spare part bus skru. Tu nikmat Tuhan bagi tu. Kalau kita renung tubuh badan manusia ni pun, Allahu Akbar, betapalah unik, betapalah agung besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kuasanya Tuhan Allah menjadikan tubuh badan manusia. Hilang cacat satu dia tak boleh, walaupun ada diisytiharkan di dalam rencana dokumentari mengatakan kaki palsu yang terbaik ialah buatan daripada India. Dia tunjuk demo, dia buat demonstrasi, orang kaki palsu pakai boleh panjat pokok naik apa semua kan. Iyalah, tapi dia tak sama dengan kaki yang Allah buat kan. Kaki palsu ni walaupun dikatakan hebat, boleh tak sama, sebab tak sama dengan kaki manusia asal. Nama pun palsu kan. Palsu ni istilah benda yang pembohong, bukan benda betul. Tapi kaki kita tu nak ganti tak ada dah. Itu nikmat Tuhan bagi kan. Jadi bila kita kaji, itu yang disuruh fikir benda-benda ni, sama juga dengan kita memikir kejadian-kejadian alam yang Allah Ta'ala buat. Ni siapa berlaku banjir, ada sahabat kita dia cerita dengan saya. Dia kata banjir, dia kata ustaz, teruk kena kampung mak saudara saya. Lepas tu dia kata bangun pagi esok, dia kata selepas air surut selesai semua, dia kata di tempat tu jadi tasik. Selama ni tak ada tasik, dia kata kampung tu ada tasik, wujud sampai sekarang. Itu satu lagi tanda kebesaran Tuhan, tuan-tuan. Bila berlaku banjir ni akan berlaku perubahan pada alam. Di segi geografinya dia akan berubah. Tempat yang tak ada tasik ada tasik, tempat yang tak berpaya ada paya, tempat yang kawasan yang tanah yang dulunya rata, mungkin dia jadi tanah tu berlubang, ataupun dia jadi cerun dalam. Ini suatu lumrah yang memang tak dapat kita nafikan dah. Di segi geografi alam dia berubah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita kena insafkan diri. Daripada situ kita merenung, berfikir tentang kejadian itu semua, lalu kita menjadi insan yang ma'rifatullah. Itu kata berfikir sejenak jadi ibadah. Daripada sembahyang orang bodoh kan, orang bodoh 27 kan, 27 rakaat sembahyang orang bodoh dengan duduk berfikir orang cerdik ni, orang beriman, lebih baik duduk berfikir daripada sembahyang orang bodoh ni. Sembahyang tak kerti, tapi dia jahil, tak kerti kan, tak ada faedah. Dia duduk berfikir sejenak tentang agama, maka jadi ibadah. Jangan dia fikir hak benda karut lah, fikir hak ni tentang kejadian Allah. Itu Nabi suruh gitu. Kemudian Hisham bin Urwah daripada ayahnya pula berkata, Nabi kata, inna syaitana ya'ti ahadukum fayaqulu man khalaqas samawat, fayaqul Allah Ta'ala, fayaqul man khalaqal ard, fayaqul Allah Ta'ala, fayaqulu man khalaqa Allah, fa idza ahassa ahadukum min dhalik syai'an falyaqul amantu billah wa bi rasulih. Hisham, sesungguhnya syaitan itu datang kepada seseorang daripada kamu lalu bertanya, siapakah yang menjadikan langit? Dijawabnya Allah. Lalu ditanya, siapakah yang menjadikan bumi? Dijawabnya Allah. Lalu bertanya, siapakah yang menjadikan Allah? Maka bila berasa sedemikian, maka segera berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni makna ni, tu saya kata tadi, kalau kita duduk senyap, duduk menung ni kan, dia beza kan. Orang duduk senyap, duduk menung, duduk murung dengan berfikir tentang kejadian Allah. Jadi kalau kita duduk murung, duduk senyap tu, tak memikir Allah, tak memikirkan kebesaran Tuhan, syaitan dia mari. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan memikirkan Allah, mengingati Allah, zikrullah, syaitan dia tak mari, dia takut. Sebab kita menyebut nama Allah.
Ni hak beza ni. Beza hak duduk ni duduk saja tak memikir Allah dengan duduk memikir Allah. Sebab tu yang kadang-kadang kita kena penyakit begitu tu kan. Ada dia kata anak saya, dia kata tak nak keluar bilik, dia kata Ustaz. Keluar makan masuk bilik. Keluar mandi makan masuk bilik. Keluar qada hajat dia masuk bilik. Tak nak ni duduk murung. Duduk murung senyap tu yang syaitan masuk. Kali duduk murung dia buat kerja, dia fikir tentang kebesaran Allah, berzikir dengan Tuhan, dia baca Quran, syaitan tak masuk. Jadi lama-lama bila duduk murung macam tu, seorang-seorang duduk menung tu bercakap. Cakap dengan tiang kan, cakap dengan lampu, cakap dengan pokok. Dengan orang tak nak bercakap. Lepas tu dia kata nak cari Allah di mana? Sudahlah kan. Dia kata saya nak keluar rumah nak cari Allah tu di mana? Nak jumpa dengan Tuhan. Kata gila dah budak ni. Jadi gila dah. Tu yang Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fatahlikum. Berfikirlah di atas kejadian ciptaan-ciptaan Allah, jangan fikir tentang zat Tuhan, binasa. Ni ingatlah. Jadi kita duduk, syaitan dia akan mari. Syaitan mari. Bila syaitan mari, dia pandai syaitan ni. Dia tanya, siapa jadi langit ni? Kita kata Allah. Siapa jadi bumi? Allah. Dia tanya pula, siapa jadikan Allah? Siapa jadikan Allah? Jadi masa tu kita Nabi kata ingat bila dia mari macam tu, fa idza ahassa ahadukum min zalik syai'an falaqul amantu billah wa bi rasulih. Maka masa tu cepat-cepat kita sebut aku beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah syaitan nak sesatkan kita, nak pengaruhi kita supaya kita jadi sesat. Duk tanya Allah. Ini sampai last paper dah duduk Universiti Melaya. Tinggal sorat dalam bilik, dalam bilik bilik asrama dia. Bagi kawan dia bagi ke abang dia. Surat tu panjang, saya pun tak nak baca apa pun. Dalam surat tu dia kata saya suka mengembara dan mengembara. Saya nak cari Allah tu di mana. Nak mengembara, nak cari Allah. Jangan hubungi apa. Jadi mak telefon pun tak dapat, keluarga ke sama putus hubungan habis. Handset semua tutup lah. Jadi mak dia kata anak saya ni suka mengembara. Dia pernah berjalan daripada UM sampai ke Port Dickson jalan kaki. Malang. Seorang-seorang. Saya kata ada benda tak kena dah budak ni. Masalah dia tak betul dah. Ni tak tahu hilang ke mana ni. Duk tengah periksa. Ambil kos undang-undang. Kos undang-undang, duk tengah periksa. Paper, last paper. Di pihak universiti pun cari, ibu bapa pun cari, tak tahu di mana. Dalam surat dia kata itu, dia kata dia mengembara nak cari Allah. Ni benda tuan-tuan ni. Sebab tu kadang-kadang kita ni semangat gairah diri tu lebih nak jadi tok wali, nak jadi orang alim, nak jadi mengaji tak nak. Ni satu masalah juga generasi muda ni kan. Memang wujud dalam kitab, ada kisah wali-wali Allah, ada kisah keramat apa semua, karamah dan sebagainya. Allah memberikan kemuliaan kepada alim ulama, memang ada. Tapi mereka ni mempelajari ilmu Allah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mereka beramal dengan ilmu Islam yang sahih. Jadi dengan sebab ilmu dan amalnya, Allah meningkatkan keimanan dan kedudukan mereka, menjadilah orang-orang yang sedemikian rupa. Ini baca buku, lepas tu nak jadi tok alim, nak jadi tok wali, nak jadi ahli sofi, macam-macam kita kan nak jadi. Istilah-istilah tu kita tak nafi, memang ada dalam kitab, tapi kena belajar, kena mengaji, kena kita ambil tahu hukum hakam ilmu.
Nah, ingat syaitan mempengaruhi kita. Nah, jadi bila syaitan mari, Nabi kata jawab amantu billah wa bi rasulih. Mematikan hujah syaitan supaya kita tidak disesatkan oleh syaitan laknatullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.